China menjadi panik di Brazil selepas Trump menyasarkan PCC dan CV. Kerana reaksi Beijing pada hari Jumaat 29 Mei 2026 menunjukkan bahawa tindakan Amerika telah memberi kesan jauh lebih besar daripada hanya dua kumpulan jenayah. Marco Rubio dalam kerajaan Trump meletakkan Primeiro Comando da Capital dan Comando Vermelho dalam laluan untuk diklasifikasikan sebagai kumpulan pengganas oleh Amerika Syarikat. Dan China segera bercakap tentang tidak campur tangan, kedaulatan dan menghormati urusan dalaman negara lain. Cuma sasaran yang diumumkan oleh Washington bukanlah Brazil. Sasaran itu adalah puak-puak yang berkembang, menjadi kaya, melintasi sempadan dan mula mengancam keselamatan serantau. Apa yang ingin dilindungi oleh Beijing? Mengapa China bertindak balas dengan begitu cepat? Bagaimana Lula akan menjelaskan rasa tidak selesa ini apabila Trump menyasarkan jenayah terancang? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Reaksi dari China datang melalui Kementerian Luar China. Juru cakap Mao Ning menyatakan bahawa Beijing mempertahankan prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalaman negara lain selepas ditanya mengenai keputusan Amerika Syarikat terhadap PCC dan CV. Ayat itu nampak biasa dalam diplomasi, tetapi waktunya sangat signifikan. China tidak menyentuh isu itu untuk bercakap mengenai mangsa-mangsa, tentang pengubahan wang haram, laluan penyeludupan atau keganasan terhadap anggota polis. Dia memilih untuk bercakap tentang kedaulatan tepat ketika Washington memutuskan untuk menyerang aspek kewangan dan rangkaian antarabangsa organisasi-organisasi ini. Keputusan Amerika Syarikat telah diumumkan pada 28 Mei 2026. Jabatan Negara memaklumkan bahawa PCC dan CV akan dianggap sebagai organisasi pengganas asing bermula 5 Jun. Sebelum itu, kedua-dua puak tersebut sudah disenaraikan sebagai pengganas global yang ditetapkan secara khusus. Secara praktikal, langkah seperti ini meningkatkan risiko bagi sesiapa yang menggerakkan wang, memudahkan transaksi, membantu rangkaian sokongan atau mengekalkan sebarang kaitan dengan kumpulan-kumpulan ini. Donald Trump bukan sekadar berucap, dia meletakkan tekanan sebenar ke atas wang, logistik dan hubungan antarabangsa puak-puak tersebut. Marco Rubio membenarkan langkah itu dengan mengatakan bahawa PCC dan CV adalah antara organisasi jenayah paling ganas di Brazil. Dengan ribuan ahli, serangan terhadap pihak berkuasa polis dan pihak berkuasa awam, selain rangkaian haram yang melangkaui wilayah Brazil. Perkara ini menerangkan kegelisahan di Brasilia dan Beijing. Kerajaan Brazil sudah pun cuba mengelakkan pengelasan ini. Kebimbangan di Planalto adalah bahawa label terorisme akan membuka ruang untuk tindakan lebih tegas oleh Amerika Syarikat terhadap individu, syarikat, bank atau struktur yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan rangkaian ini. Celso Amorim cuba meletakkan had pada isu ini dengan mengatakan bahawa kerjasama menentang pengubahan wang haram dan penyeludupan senjata adalah boleh diterima, tetapi sebarang alasan untuk campur tangan adalah tidak boleh diterima. Daripada meraihkan tindakan keras terhadap puak-puak, kerajaan bergegas untuk membina halangan politik terhadap Trump. Disitulah China muncul. Beijing melihat peluang untuk memberikan kepada Lula naratif yang paling disukai oleh PT, iaitu bahawa Brazil sedang diancam oleh kuasa asing. Cuma tafsiran ini menyembunyikan fakta utama. Trump tidak mengklasifikasikan Brazil sebagai ancaman. Trump menyasarkan PCC dan CV. Pihak kiri cuba mencampur adukkan kedua-dua perkara ini kerana mereka perlu menukar tekanan terhadap penjenayah menjadi serangan terhadap kedaulatan negara. Taktik ini mengalihkan tumpuan daripada kumpulan jenayah dan membawa perbincangan ke medan ideologi. China mendapat keuntungan daripada reaksi ini kerana ia tampil sebagai pembela Brazil terhadap Washington, mengukuhkan imejnya sebagai rakan bagi selatan global dan mewujudkan perbezaan dengan Amerika Syarikat. Tetapi tiada kepolosan dalam langkah ini. Brazil adalah strategik untuk Beijing dalam sektor pertanian, mineral, tenaga, pelabuhan, teknologi, infrastruktur dan juga dalam BRICS. Pada tahun 2025, perdagangan antara Brazil dan China mencecah 171 bilion dolar, dengan China menyumbang 27,2% daripada aliran perdagangan Brazil. Pihak yang mempunyai pengaruh sebesar ini tidak bertindak atas dasar kebaikan, mereka bertindak atas dasar kepentingan.
Lawatan Mauro Vieira ke China menambah lagi berat politik dalam kes ini. Kanselor Brazil mempunyai jadwal di Beijing antara 31 Mei hingga 2 Jun 2026 atas jemputan Wang Yi untuk satu lagi pusingan dialog strategik menyeluruh antara Brazil dan China. Kebetulan ini sangat ketara. Trump menekan PCC dan CV. Rubio meletakkan jenayah terancang Brazil di pentas antarabangsa. Dan Kanselor Lula pergi ke Beijing tepat ketika China menawarkan retorik tidak campur tangan. Reaksi China juga menunjukkan ketakutan kehilangan pengaruh di Amerika Latin. Kerajaan Trump telah menganggap kartel, kumpulan, dan rangkaian pengedaran dada sebagai ancaman keselamatan negara. Pendekatan ini telah digunakan terhadap kumpulan seperti Trem de Aragua dan MS-13 dan kini sampai ke Brasil. Bagi Beijing, ini adalah sesuatu yang buruk kerana ia meningkatkan kehadiran Amerika Syarikat di rantau di mana China mahu memperluaskan pengaruh ekonomi dan diplomatiknya tanpa perlu berdepan pengawasan Amerika terhadap pelabuhan, laluan, bank dan rangkaian logistik. Perkara yang paling ketara ialah China tidak membantah rekod keganasan kumpulan-kumpulan tersebut. China tidak mengatakan bahawa PCC dan CV adalah kumpulan yang tidak penting. China tidak menafikan bahawa kumpulan-kumpulan itu mempunyai cawangan antarabangsa. China juga tidak menyentuh inti tuduhan Rubio. Beijing lebih memilih untuk mengkritik kaedah Amerika. Ini menunjukkan bahawa ketidakselesaan utama bukanlah pada penerangan mengenai jenayah terancang. Ia terletak pada kuasa yang dimiliki oleh Trump apabila beliau mengklasifikasikan rangkaian-rangkaian ini sebagai ancaman global. Lula berada dalam situasi yang sukar. Reaksi China tidak melemahkan Trump. Ia menunjukkan bahawa Trump telah menekan pada titik yang tepat. Naratif PT cuba menjual kes ini sebagai risiko campur tangan. Tetapi, rakyat Brasil biasa melihat faksi-faksi menguasai wilayah, memperluaskan pengaruh, menggerakkan wang, mengancam pihak berkuasa dan melintasi sempadan. Apabila sebuah kuasa besar memutuskan untuk menganggap perkara ini sebagai ancaman antarabangsa, tindak balas semula jadi daripada kerajaan yang serius sepatutnya adalah kerjasama yang kukuh dengan kawalan nasional dan hasil yang praktikal. Masalahnya ialah, PT lebih suka menjadikan isu ini sebagai pentas untuk menentang Trump. Pendekatan ini juga mendedahkan satu percanggahan lama. Kerajaan Lula menerima kehadiran China dalam perdagangan, infrastruktur, diplomasi dan forum antarabangsa sebagai rakan strategik. Tetapi apabila Amerika Syarikat masuk ke dalam isu keselamatan untuk menekan faksi-faksi Plan Alto, mula membangkitkan isu kedaulatan. Perbezaan layanan ini menunjukkan bahawa perkataan kedaulatan seringkali menjadi alat untuk menghalang Washington, tetapi jarang digunakan dengan kekuatan yang sama apabila Beijing memperluaskan pengaruhnya di Brazil. China tahu bahawa perkataan terorisme mengubah percaturan. Bank mula lebih berhati-hati, syarikat mengelak risiko, orang tengah terdedah, pihak berkuasa perlu memberi jawapan, rakan antarabangsa menuntut penjelasan. Inilah sebabnya berlakunya panik diplomatik. Ia bukan sekadar pertelingkahan kata-kata. Kemungkinan jenayah terancang Brazil dianggap sebagai sebahagian daripada rangkaian global dengan akibat di luar kawalan politik Plan Alto. Bab seterusnya akan melibatkan wang dan diplomasi. Penggelasan ini akan berkuat kuasa pada 5 Jun. Dan mulai dari tarikh itu, sebarang hubungan kewangan dengan faksi-faksi ini cenderung menimbulkan lebih banyak ketakutan, lebih banyak penjejakan dan lebih banyak kos. Sementara itu, Lula akan menghantar Mauro Vieira ke Beijing, China, bercakap tentang prinsip tidak campur tangan dan Trump menggunakan jentera Amerika untuk menyasarkan PCC dan CV. Saya Milson Alves, seorang ahli hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya Anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.